Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita berhubungan asas tajwid Al-Quran. Sebelum kita mulakan pembelajaran ini, iaitu saya mohon semua yang baru view video ini, tolong subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain. Tujuan subscribe itu ialah supaya setiap hari saya viralkan video untuk pembelajaran ini. Semua mereka yang mengikuti dapat mengikuti semua siri-siri yang ada, walaupun tidak dapat mengikuti siri-siri terlepas beberapa hari ataupun beberapa siri, bolehlah scroll channel saya, iaitu Syed Zainuddin Akhirit, dan kemudian lihatlah profil dan boleh lihat semua video yang diviralkan, insyaAllah. Kita teruskan hari ini dengan siri yang ke-66, iaitu dengan hukum ra. Baik. Pertama, kita kena tahu bahawa ra ini hukumnya boleh dibaca dalam 3 keadaan. Ya, 3 keadaan, iaitu pertama, wajib kita baca dengan tebal, itu kalau dalam bahasa Arabnya tafkhim, dan yang kedua wajib nipis, dibaca mesti nipis, tidak boleh tebal. Bila kata wajib itu mesti nipis, itu tarqiq. Kemudian yang ketiga harus, boleh tebal, ada yang boleh tebal, ada yang boleh nipis, iaitu harus. Tapi ada setengah tu dia lebih afdal tebal, dan kemudian ada separuh tu dia lebih afdal dibaca nipis. Baik, kita pergi yang pertama, iaitu huruf ra yang wajib dibaca tebal, iaitu baca dengan tafkhim. Iaitu apa dia? Terdapat di sini yang pertama, iaitu kita perhatikan ra berbaris atas, iaitu baris atas ataupun fathah. Saya suka gunakan bahasa Melayu, iaitu baris atas. Contohnya ra, jadi ra ni baris atas baca dengan tebal, ra, madana, ramadana. Jadi yang kedua, ra berbaris depan, tadi atas kemudian depan, berbaris hadapan, iaitu dhammah. Contohnya di sini iaitu yungzaruna, jadi tebal bacanya, bunyinya pun tebal kalau kita baris depan dan baris di atas, ingat. Kemudian ra sukun, iaitu sebelumnya berbaris atas. Dia ra tu mati, tetapi sebelum huruf ra itu dia baris di atas, iaitu contohnya perhatikan, iaitu kalimah Maryam, Maryam. Kalau kita berhenti itu Maryam, perhatikan huruf ra sukun. Dia masuk sukun, iaitu huruf mati, tanda dia itu. Kemudian sebelum huruf ra yang mati ini baris di atas, itu yang dimaksudkannya. Jadi bacanya juga kena baca tebal, iaitu mar. Kemudian yang keempat, iaitu ra sukun juga sebelumnya berbaris hadapan. Tadi ra itu sendiri berbaris di atas, ra itu sendiri berbaris hadapan. Tetapi kali ini ra itu sukun, tapi sebelumnya baris di atas, dan yang keempatnya berbaris hadapan. Cuba perhatikan ke dalam kalimah wala nur silanna. Jadi perhatikan sini, ra itu mati sukun dan nun dia baris hadapan. Itu yang maksudnya. Bagaimana baca tebal. Ini ambil pengetahuan. Nanti bila kita membaca Al-Quran, mula membaca Al-Quran, kita dah tahu sama ada nak baca tebal, sama ada nak baca nipis. Jadi macam mana keadaannya, inilah keadaan-keadaan ra itu yang membuatkan dia dibaca tebal. Baik. Yang kelima, sukun juga, iaitu ra sukun berbaris bawah. Tetapi perhatikan, tetapi selepas baris bawah itu, ra baris bawah, iaitu dia bertemu dengan huruf isti'la, berbaris atas. Huruf isti'la itu berbaris atas dalam satu kalimah. Kerana ada banyak syarat. Pertama, dia sukun, kemudian berbaris bawah, sebelumnya berbaris bawah, kemudian
selepas huruf istilah itu, selepas huruf ra sukun tadi bertemu pula dengan huruf istilah berbaris atas. Kemudian syaratnya mesti dalam satu kalimah. Jadi contohnya ni, itu huruf fa baris bawah, tetapi ra sukun, kemudian dia bertemu dengan huruf qaf, iaitu huruf istilah. Maka dia juga kena dibaca tebal. Kena faham keadaan. Pertama tadi ra sukun, tetapi sebelum ra sukun ni baris bawah, patutnya nipis. Tetapi oleh kerana dia bertemu dengan huruf istilah dalam satu kalimah, maka kita kena membaca dia dengan tebal. Baik. Yang keenam, ni bukan tujuh, ni yang keenam, itu dalam bahasa Arab, nombor dalam bahasa Arab. Saya nak biasakan supaya kita perhati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman semua dapat perhatikan tentang huruf Arab. Ini Arab, itu 1 sampai 0 gitu kita, sampai 10, 11 gitu, dan seterusnya. Baik. Yang keenam ialah ra sukun juga, tetapi sebelumnya berbaris bawah. Contoh perhatikan, ra sukun di sini, sebelumnya berbaris di bawah, tak ada nampak baris, mendatang. Hamzah wasal, kemudian huruf kedua dan huruf ketiga baris bawah. Maka bacaannya mesti hamzah wasal ini, alif ini, hamzah wasal ditukarkan kepada alif berbaris bawah, iaitu bunyinya irji'i. Mendatang dalam satu kalimah juga. Dalam satu kalimah, itu syarat dia. Kena juga baca terbalik, itu irji, irji'i, iaitu baris bawah yang mendatang. Kena baca tebal juga. Baik, kita perhatikan yang berikutnya, sambungan daripada ra tadi, iaitu yang dibaca tebal. Bawah tajuk ra yang dibaca tebal, perkara. Baik, ra di sini juga sukun. Ra sukun, banyak ra sukun saja, iaitu sebelumnya berbaris bawah. Ra sukun, perhatikan ra sukun, ni dia ra sukun, sebelumnya mim berbaris bawah, iaitu kalau ikutkan di sini, baris bawah ya hamzah wasal macam tadi juga, mendatang dalam kalimah berasingan, iaitu dalam dua kalimah, iaitu ami, satu kalimah, kemudian irtabu. Irtabu maknanya dalam dua kalimah. Maknanya sini baris bawah, mendatang gitu, macam tadi juga, tetapi ini dalam dua kalimah. Baris bawah pun kena baca tebal, iaitu kita sambung ada mirtabu. Yang ke-8, ini 7, perhatikan 7 macam V, 8, V terbalik. Kalau kita kena tengok Arab, V terbalik itu 8, V itu 7. Baik. Ra sukun juga, sebelumnya berbaris bawah juga dalam kalimah berasingan. Sama juga macam yang atasnya tadi, dalam kalimah Rabbi, kemudian irji'u. Jadi bacanya tebal juga, Rabbirji'una. Perhatikan, iaitu sukun sebelumnya berbaris bawah. Sukun sebelumnya berbaris bawah. Ini, iaitu hamzah ni kita boleh bawa sebab dia dalam dua kalimah. Kalau Rabbi, tapi apabila kita sambung dua kalimah, Rabbir, sebelumnya baris di bawah huruf ba di sana. Jadi bacanya juga baca dengan tebal. Yang ke-9, ra sukun kerana wakaf. Bila wakaf baru dia jadi sukun. Ra tu sebelum wakaf dia boleh baris di atas atau baris di bawah. Jadi perhatikan, ra sukun kerana wakaf sebelumnya. Perhatikan contoh dulu. Ra sukun, mana dia ra sukun? Apabila wakaf, di sini sar. Jadi ra tu kena dimatikan. Kemudian sebelum ra sukun mendatang ni tadi, apabila kita wakaf, iaitu huruf sa baris di atas, huruf ta baris di atas. Jadi al-kautsar, baca tebal. Baik. Yang kedua, yang ke-10, iaitu kalau 10
iaitu kosong dia titik saja. Titik saja, iaitu 1 kosong, 1 titik iaitu nombor 10. Kemudian ra sukun kerana wakaf juga sebelumnya berbaris hadapan. Itu sebelum ra ni sama juga sini. Ra ni baris atas, tapi bila kita mati dia tak ada baris, dia jadi sukun. Tapi sebelumnya baris ba ini baris hadapan. Itu yang dimaksudkan berbaris hadapan ni, perhatikan. Jadi kita bila tengok ayat tu, kalimah tu, baru kita nampak itu yang dimaksudkan. Ra sukun kerana wakaf sebelumnya baris hadapan. Dan kemudian yang ke-11 iaitu ra sukun kerana wakaf juga sebelumnya juga sukun. Ni dia lain sikit, iaitu selain huruf ya. Jangan huruf ya, sebab bila huruf ya dia dah jadi huruf mat atau huruf lin. Jadi bacaannya ma'rif bersukun ataupun matlin bacanya, 2, 4 atau 6. Itu sebab dia bubuh sedih dia ingatkan kita supaya selain huruf ya. Kalau selepas huruf ya ada ra, lain bunyi, itu bawah hukum lain, iaitu ma'rif bersukun ataupun matlin. Dan sebelum sukun pula berbaris atas. Perhatikan ra di sana, itu dia kata iaitu kerana wakaf sini. Kemudian sebelumnya pun sukun juga, huruf jim ni sukun. Jadi sebelum pula sukun ini baris di atas, maka kena baca juga tebal. Itu macam mana bunyinya? Al-Fajr. Al-Fajr. Jadi tebal ra bunyinya, tapi ra tu tidaklah bunyi sepenuhnya, iaitu separuh daripada ra bila kita wakaf. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang terakhir, itu yang baca tebal, iaitu yang ke-12. Ada 12, iaitu ra sukun juga, iaitu mati kerana wakaf, di hujung juga dia mati. Kemudian sebelumnya juga sukun, waw sukun, selain daripada ya. Dan sebelum sukun pula berbaris hadapan. Tadi baris atas, ra sukun, sebelumnya waw juga sukun. Kemudian sebelum waw itu huruf nun berbaris hadapan. Itu yang dimaksudkan. Jadi kena baca tebal, iaitu An-Nur. An-Nur ini ma'rif disukun juga, tapi dia kena baca tebal ra-nya, sebab dia mati dengan ra, melainkan ya dia. Sebab ya tu dia baris bawah, i itu. Kalau dia ma'rif disukun dia baris bawah biasanya, dia tidak akan baris di atas. Jadi dia bunyi dia lebih nipis. Baik. Itu saja tentang huruf ra yang dibaca tafkhim, iaitu tebal. Iaitu ada 12. Dan kita teruskan dengan huruf ra iaitu yang dibaca nipis, iaitu tarqiq. Dan kita akan teruskan papan yang berikutnya. Okey, kita terus kepada yang perkara yang ketiga, iaitu di mana ra yang wajib dibaca nipis, iaitu tarqiq. Apabila berlaku dalam keadaan berikut, iaitu ada 5 keadaan. Pertama kita perhatikan, iaitu saya tunjukkan ra berbaris bawah. Saya tunjuk juga ra sini baris bawah, iaitu dalam bahasa Arabnya kasrah. Saya suka gunakan perkataan Melayu itu bawah. Contohnya ra di sini, tengok, perhatikan dia baris bawah. Jadi bacanya apa? Nipis. Risalatah, ataupun risalatahu. Itu kalau kita baca. Tapi kalau kita wakaf sini, kita baca risalatah. Baik. Yang kedua, keadaan yang kedua, iaitu apabila ra sukun. Sukun maknanya mati. Kita perhatikan ra sukun. Di sana saya tunjuk dalam contoh tu, maksud ra sukun ni aja. Ra ni sukun mati. Baik. Kemudian kita perhatikan ra sukun sebelumnya, sebelum ra sukun ni berbaris bawah, iaitu perhatikan fa itu baris bawah. Tadi ra tu sendiri baris bawah. Ini yang kedua,
Fa tu baris bawah sebelum ra sukun. Jadi bacanya fir, mana nipis, auna ataupun fir'aun. Baik, yang ketiga iaitu ra sukun juga kerana apa? Iaitu sukun kerana bila dia wakaf saja. Dia ada baris. Sebelum tu dia ada baris. Tetapi bila kita wakaf, baris itu hilang, dimatikan. Sebelumnya juga sukun. Sebelum ra sukun tu, cuba perhatikan ra sukun kerana wakaf tadi. Sebelum dia juga, maksudnya huruf ha pun sukun, iaitu mati. Selain daripada huruf ya, maknanya ni bukan huruf ya, maka bolehlah digunakan perkara yang ketiga ni. Dan sebelumnya berbaris bawah. Sebelum ra sukun tadi bertemu ha sukun. Sebelum ha sukun pula berbaris di bawah. Perhatikan contoh tu. Jadi saya sambil membaca tu tunjukkan contoh, kita dapat lebih faham. Kita lebih faham keadaan yang dimaksudkan. Jadi bila kita baca as-sihr, mana nipis si, bunyinya sih. Kemudian yang keempat iaitu ra sukun juga kerana wakaf juga, iaitu ra ni baris depan tapi disukunkan kerana bila kita wakafkan. Itu maksudnya. Kemudian sebelumnya ya, iaitu dia tulis ni ya mat. Pasal apa kita panggil dia ya mat? Kerana sebelum huruf ya tu baris di bawah. Jadi contohnya bila dia ra sukun tadi kerana wakaf, ni ra baris depan kita wakafkan. Kemudian sebelum dia huruf ya. Kemudian huruf ya itu adalah huruf mat. Bila huruf mat, ya huruf mat, maknanya sebelum huruf ya itu baris di bawah. Mana kita perhatikan di sini, short itu baris di bawah. Jadi kita kena baca nipis juga, iaitu al-maisir. Al-maisir. Jadi nipis dibaca. Kemudian keadaan yang kelima yang membolehkan kita kena baca nipis, yang mewajibkan kita baca nipis, iaitu ra sukun kerana wakaf juga. Kerana wakaf juga, iaitu ya lin. Pasal apa dipanggil ya lin? Ya lin mestilah sebelum ya itu berbaris di atas. Jadi dia jadi panggil ya lin. Contohnya, cuma perhatikan, iaitu sebelum ya baris di atas. Dan kemudian ra baris depan ni disukunkan. Kemudian bacanya wajib nipis. Macam mana nak baca? Al-khair. Al-khair. Jadi dia tak bunyi al-khair, itu tebal. Tapi dia baca al-khair. Macam ni al-masir. Dan ni as-sihr. As-sihr. Gitu maknanya macam ra tu baris di bawah. Seolah-olah macam dia baris bawah, baru dapat nipis. Tapi sebenarnya dia sukun. Ketiga-tiga ra ini perhatikan di sini sukun. Sini ra sukun. Sini ra baris bawah. Tapi ni yang ni sebelum sukun baris bawah. Baik. Kita pergi pada perkara yang keempat tentang huruf ra juga, hukum ra, di mana huruf ra yang harus. Perhatikan hukum di sini. Mana bila harus dibaca tebal atau nipis, iaitu tebal tafkhim dan nipis tarqi'. Ia berlaku dalam keadaan berikut, iaitu kita perhatikan dalam keadaan-keadaan macam mana, iaitu keadaan yang berikut ni yang ditunjukkan dalam. Yang pertama, perhatikan, iaitu pertama, ra sukun kerana wakaf asal di baris atas. Sebelumnya huruf istila. Sebelumnya huruf istila. Baik. Asalnya ra ni sukun, tetapi dia baris di atas. Kemudian sebelumnya huruf tersebut, huruf ra ini
iaitu huruf sad, iaitu huruf isti'la. Juga sukun, mati juga huruf isti'la ni mati juga. Tetapi sebelum huruf berbaris sebelumnya, iaitu sebelum huruf isti'la ni berbaris bawah, maka dia lebih utama dibaca tebal. Boleh baca nipis, yang diutamakan baca tebal, maka kita baca tebal bunyinya. Baik. Kemudian yang kedua, iaitu di mana ra sukun sebelumnya berbaris bawah. Cuba perhatikan contoh ni. Ra sukun sebelumnya berbaris di bawah, baris bawah. Tetapi selepas huruf isti'la baris bawah. Selepas apa? Selepas ra ni. Perhatikan sini, iaitu huruf qaf, iaitu huruf isti'la. Dia juga berbaris bawah. Itu tanwin baris bawah. Perhatikan selepas. Kemudian dalam satu kalimah, dibaca nipis lebih utama. Jadi firq bacanya, iaitu nipis. Baik. Dapat ya semua? Baik, kita pergi perkara yang tengok keadaan yang ketiga pula. Yang ketiga, ra sukun kena wakaf juga. Perhati sini. Ra baris bawah, asal baris bawah, ra baris bawah, tapi kita wakafkan dia tak dibaris lah, maknanya sukun. Itu yang dimaksudkan sukun kena wakaf. Bila kita berhenti kat sini, iaitu ra tu tidak berbunyi, baik, dia bunyi suku saja sebab kita matikan. Baik, sebelum hurufnya, iaitu sebelum huruf ra ini, huruf ta, huruf ta iaitu adalah huruf isti'la juga. Kemudian dia juga sukun, sukun. Kemudian selepas itu perhatikan, sebelum huruf isti'la itu, sebelumnya juga huruf berbaris bawah, iaitu huruf qaf. Huruf qaf berbaris di bawah. Qaf itu juga huruf isti'la. Dibaca nipis lebih utama. Kalau kita tak boleh baca nipis, lidah kita tak sesuai dengan baca nipis, tebal pun tak apa. Jadi al-qitra, al-qitra, baca nipis pertama, jadi maknanya al-qit. Bunyinya baris bawah tu lebih nipis daripada baris di atas. Jadi itu contoh cara kita nak membaca tebal atau nipis. Baik. Yang keempat, perkara yang keempat, perhatikan sini. Ra sukun kerana wakaf juga. Perhatikan contoh dia. Sini ra sukun kerana wakaf. Sini pun juga ra sukun kerana wakaf. Sini juga ra sukun kerana wakaf. Kemudian asal baris bawah. Asal baris bawah, iaitu selepas ya mahzufah, iaitu selepas mahfuzah, di mana ya yang dibuangkan pada resam, iaitu ya ni dibuang, dibuang seperti yang saya tunjukkan di sini. Perhatikan macam mana dia dibuang pada resam ni. Bila kita buka Quran resam Asmani itu huruf ya ni tidak ada. Dia daripada sepatutnya huruf ni asri, itu ada ya di sini, dia terus tukar kepada asri. Jadi kalau kita wakaf gitu, asr bunyinya. Kemudian sini yasri, terus yas, jadi ya tu tak ada. Kemudian ada contohnya pula, iaitu contohnya apa dia? Berarti yang pertama, ini dia tadi yang dia tunjukkan, iaitu ya di sini tak ada. Jadi fa'asri bi ibadi. Jadi baca dia nipis, itu kita baca nipis saja. Sini juga sama juga, wal laili iza yas di sini. Patut ada ya pun dibuang juga dalam tu. Contoh yang ketiga, begitu juga wazuqu azabi nuzur, iaitu ra juga, ya juga dibuang, jadi baca dia nuzur. Sini yas, yang sini baca asr.
Jadi itulah dia ra sukun kerana wakaf. Asal baris bawah iaitu selepas ya mahfuzah iaitu ya ni selepas ya mahfuzah tu iaitu dibuang pada resam. Ya tu dibuang Al-Quran dalam Al-Quran. Iaitu ada 3 jenis kalimah, iaitu kalimahnya apa kalimahnya? Iaitu asri. Tapi dibuang ya tu. Jadi dia tak bunyi panjang lah. Kalau tak dia bunyi macam mat asli. Jadi as bunyi. Yang sini pun yasri dibaca yas. Dan kemudian ni nuzuri dibaca nuzur. Jadi itulah dia penjelasan tentang hukum ra, agak panjang. Harap dapat bersabar dan faham baik-baik tentang keadaan ra. Pertama, baca tebal. Kedua, ra dibaca nipis. Yang ketiga, harus sama ada baca tebal atau baca nipis. Tapi kita ikut apa yang dicarangkan, iaitu yang mana lebih utama. Kalau baca tebal lebih utama, kita baca tebal. Begitu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.